Sejak mula langkah menggalas bebanan, pikul tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita telah pun berada pada hari yang ke-21 bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sejak dikuatkuasakan pada 18 Mac yang lalu. Mudah-mudahan kehidupan kita terus dalam keadaan diberikan kesejahteraan oleh Allah, dan kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala menghindari kita daripada bala wabak COVID-19 ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita doakan kepada mereka yang diperiksa positif COVID-19 ini diberikan kesembuhan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk siri yang ke-21 ini kita nak bincangkan berkenaan dengan dalam kita duduk di rumah, kita perlu jaga beberapa perkara. 4 perkara yang perlu kita elakkan semasa kita duduk di rumah. Yang pertama sekali adalah jangan melawak yang berlebihan sehingga kan kita memakai baju kelawak isteri kita. Ini sebagaimana yang menjadi lawak jenaka yang viral ataupun yang disebarkan video tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya lawak jenaka sedemikian perlu dielakkan kerana kita bimbangi. Ia termasuk dalam larangan keras di mana Nabi SAW melaknat orang lelaki memakai pakaian wanita, dan begitu jugalah sebaliknya. Kerana ada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah di mana la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbisu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajuli. Maksudnya apa? Rasulullah melaknat orang lelaki yang berpakaian wanita dan juga melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki. Riwayat Abu Daud. Sudahlah, dia dibimbangi termasuk dalam larangan hadis ini, kemudian dirakam ataupun disiarkan secara langsung supaya jadi viral. Kita bimbang mendapat laknat daripada Nabi. Jadi ada perkara yang lawaknya yang diperbolehkan, dan carilah kreativiti sewaktu kita duduk di rumah, perkara-perkara yang menghiburkan, yang tidak bercanggah dengan syariat. Tidak ada masalah. Kalau kita nak berlumba lari dengan isteri pun boleh, tapi tak payahlah buat rakaman, sebab Nabi SAW pun berhibur, berriadah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada perkara di dalam rumah yang kita tak perlu nak pertontonkan kepada tontonan umum. Kerana apa? Di dalam rumah ada perkara-perkara privasi yang sulit, yang mesti tidak didedahkan kepada orang ramai kerana melibatkan contohnya aurat yang mesti dijaga. Yang kedua, mesti menjaga sopan dan juga menjaga maruah. Maka berhati-hatilah dalam kita berlawak jenaka dan merakam sesuatu tindakan kita. Yang kedua, perkara yang kita mesti jaga sepanjang kita duduk di rumah adalah jangan kita menghina ataupun kita memperlekehkan sumbangan yang diterima. Banyak sekarang ni alhamdulillah sumbangan-sumbangan yang diagihkan daripada pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan, NGO, individu dan seumpamanya. Apa sahaja sumbangan yang diberikan, yang kita terima, sekiranya kita layak dan kita menerimanya, maka jangan sesekali kita memperlekehkan. Contoh, dapat beras sekampik yang 5 kilo, kita pun kata 5 kilo buat apa, hampir sungguh. Jangan. Walaupun sumbangan itu adalah sumbangan yang biasa, namun ia adalah untuk bantuan yang ikhlas daripada pihak penyumbang, maka cukuplah dengan kita ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Setiap sumbangan itu insya-Allah ada nilainya di sisi Allah, dan ia menggambarkan betapa prihatinnya pihak dalam membantu kita. Secara zahirnya mereka prihatin dan cakna terhadap masyarakat, keluarga-keluarga yang terkesan terjejas dari sudut ekonominya, dan mereka yang memperoleh sumbangan tersebut walaupun kecil, kerana mungkin perlu difikirkan pada kebajikan yang ramai, maka kemampuan had yang sedia ada tidak mampu nak memberikan banyak, maka itulah sebagai sumbangan. Jangan kita pelekeh kerana kita tidak menghargai usaha dan niat baik orang ramai tadi. Yang ketiganya apa? Jangan kita dedahkan aib dalaman rumah tangga kita. Sebelum daripada ini kadang-kadang menjadi lawak jenaka berkenaan dengan kelemahan pasangan kita ataupun anak-anak beranak kita
yang kita suka tonjolkan kepada orang ramai menerusi video media sosial, sama ada di Facebook, di Twitter, Instagram dan seumpamanya, maka jangan sampai kelemahan yang bersifat menjadi kita panggil bahan jenaka yang merobek maruah ataupun menjatuhkan maruah tadi itu sebagai perkara yang biasa. Kerana ada benda yang perlu kita jaga, menghormati. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Bahkan menjadi ejekan, bahkan ke tahap menghina, itu adalah perkara yang tak elok. Maka ada hal-hal dalaman rumah tangga, eloklah jangan kita sebarkan, kita bincang elok-elok, uruskan dengan baik. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka yang menyayangi kanak-kanak dan menghormati orang tua. Sebab Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, bukan daripada kalangan kami, yakni tidak menuruti sunnahku, mereka yang tidak menghormati, yang menyayangi kanak-kanak, orang yang lebih muda daripada dia, dan tidak menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Maka kita jaga hal-hal tersebut, jangan sampai menjadi mangsa buli cyber di kemudian hari dan ataupun di masa yang akan datang, kerana rakaman tadi tu jika dia diisiarkan kembali walaupun dah beberapa lama direkodkan, bimbang boleh menjadi satu perkara yang mendatangkan aib, tidak sekarang tapi akan datang, kerana faktornya itu adalah aib dalaman rumah tangga. Dan yang keempatnya, kena jaga suatu kita melakukan komunikasi secara langsung, sama ada menerusi FB Live ataupun menerusi aplikasi yang Zoom meeting dan seumpamanya, serta rakaman-rakaman video yang kita buat. Sebelum kita sebarkan, pastikan tidak ada perkara-perkara yang mendedahkan dari sudut maruah dan juga aurat dalam sudut rakaman yang dibuat tersebut. Kadang-kadang kita tak sedar, kita bermesyuarat tanpa kita maklum kepada ahli keluarga yang lain, dalam keadaan fokus kamera kita tadi itu dalam keadaan yang umum, bukan pada keadaan sudut yang terhad. Maka apabila ahli keluarga kita lalu dalam keadaan tidak bersedia, kerana dalam rumah berpakaian biasa, dibimbangi boleh terlihat oleh mereka yang lain dalam yang sedang menjadi penonton kepada siaran tadi. Maka jagalah, sebab itu rumah ni adalah satu perkara privasi. Dalam Islam dibahagikan dua adab. Satu adab memasuki ke dalam rumah, satu adab di dalam rumah memasuki ke dalam bilik-bilik. Dalam surah yang sama, surah An-Nur, maka sehingga disebutkan sebelum masuk ke dalam rumah, bagi salam minta izin. Bila dalam rumah pula nak memasuki, mereka yang ahli keluarga dalam rumah pun ada adab memasuki dalam bilik-bilik. Pastikan jangan ganggu, terutamanya 3 waktu. Kan? Waktu sebelum subuh, waktu sedang terik panas matahari tengah hari, dan juga waktu selepas isyak. Kerana apa? Rumah adalah tempat privasi. Dari sudut tadi itu, pakaian dia pakaian yang biasa, bukan sebagaimana pakaian berada di luar rumah dalam kita menutup segala aurat dia. Dari sudut pergaulan kemesraan suami isteri, dan juga hubungan sosial yang mesra, dan juga yang perlu dijaga maruah dia, yang tak perlu dilihat untuk orang ramai. Sebab itu dalam hal ini, yang pertama, jangan kita lawak jenaka yang berlebihan sampai kita memakai pakaian isteri kita kerana menyerupai jantina yang berbeza. Yang kedua, jangan sampai kita menghina atau memperlekehkan sumbangan pihak yang menyumbang. Yang ketiga, pastikan dalam keadaan kita ini tidak mendedahkan aurat rakaman yang sedang kita lakukan kepada penonton-penonton tersebut. Mudah-mudahan kita dapat menjaga hal ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan kita, keluarga kita, dan menjaga aib kita daripada terbuka kepada khalayak ramai dalam keadaan yang tidak tersengaja. Wallahu alam. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.